ramai tanya soalan pada kami, pada saya dan pada kawan-kawan yang ada berkenaan dengan macam mana hari ni. Katanya KJ tak paksa kita. KJ tak paksa. KJ kata, Khairul Jamaluddin kata, kerajaan kata, kan, dia kata vaksin tidak boleh dipaksa. Dan dalam parlimen dia mengeluarkan, dia kata apa? Dia kata kita telah melalui fasa yang pertama. Sekarang fasa pertama kurang lebih 4,000 orang dah ambil dah. Fasa yang kedua, dia kata ni sekarang ni fasa kedua sampai September. Sampai November. Sampai November ni fasa kedua. Fasa kedua ni masih lagi trial lagi, percubaan. Maka fasa kedua ni sampai November ni digambarkan. Maka dia kata kita tak boleh nak wajibkan lah, logik lah, benda tu trial lagi, percubaan. Kan? Kemudian masuk fasa ketiga lepas November, fasa ketiga. Fasa ketiga ni dia dah umumkan dalam apa namanya, Allahumma salli ala Muhammad, dalam parlimen, bahawa fasa ketiga ni dia akan swastakan kepada syarikat orang Cina dari China. Syarikat orang Cina dari China. Jadi dia kata dia nak swastakan. Ni fasa ketiga. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, maka kita lihat kan apa yang ada pada hari ini, vaksin yang ada pada hari ini adalah merupakan suatu yang lulus daripada Emergency Use Authorization, EUA. Maknanya oleh kerana ada kecemasan, maka dia dibenarkan penggunaannya, EUA, Emergency Use Authorization. Maknanya kalau tidak ada EUA ni, vaksin yang ada pada hari ini tak layak untuk digunakan kepada manusia. Bukan binatang, manusia. Tak layak, dia tak lepas lagi. Dia punya fasa trial dia, percubaan. Sebab tu kita panggil experimental vaccine. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh itu maka ada cadangan daripada peguam-peguam kita. Yang ini adalah peguam-peguam insya-Allah yang disebut sebagai peguam yang akan membantu kita secara pro bono. Pro bono ni apa pula? Pro bono ni secara percuma. Secara percuma. Apa dia? Saya tunjuk kat sini, boleh baca tak? Boleh baca tak? Boleh baca. Boleh baca tak? Cuba komen sikit, boleh baca ke? Boleh baca. Boleh baca kan? Jadi ini adalah warrant to act. Warrant to act ni apa? Warrant to act ni ialah apa nak sabar bahasa Melayu kita ni? Bahasa Inggeris saya faham lah. Sekiranya ada beberapa apa berlaku, maka kita boleh bertindak, peguam boleh bertindak. Maka saya nak bacakan secara umum pada tuan-tuan, secara ringkas. So di dalam ini ada nama individu yang nak dipaksa oleh kerajaan. Sebenarnya begini, kerajaan tak paksa. Kerajaan tak paksa, kerajaan dah cakap tidak ada paksaan, secara voluntary, sukarela. Yang paksa siapa? Bos-bos kita. Kalau cikgu-cikgu tu kan PPD, pejabat tadbir daerah kot, lebih kurang itulah. PPD ataupun guru besar. Kalau guru-guru lah. Ini yang saya tahu daripada cikgu-cikgu kita. Jadi kerajaan tak paksa, tapi PPD yang beria-ria sangat, guru besar yang beria-ria sangat. So kalau ditanya dengan tuan-tuan, kan, semua orang dah ambil dah vaksin ni, kamu ni kenapa tak ambil? Kan semua kena ambil kan? Wajib ke guru, cikgu, guru besar? Wajib lah dia kata. Tapi ada tulis tak? Tak ada tulis. Baik, apa nak jawab? Nombor satu, bagi kaki tangan kerajaan. Ini nasihat daripada lawyer kita, daripada orang yang ada ilmu. Saya cuma sampaikan saja. Sekiranya dipaksa oleh bos-bos kita yang daripada kaki tangan kerajaan, dasar kerajaan tidak mewajibkan. Dasar kerajaan tidak mewajibkan. Kenapa? Salah satu sebabnya, vaksin ini masih lagi di peringkat Emergency Use Authorization, EUA, iaitu kan kelulusan penggunaan ketika emergency. Maknanya dia tidak lagi melepasi percubaan. Dia tidak melepasi keselamatan
SOP, selamat penggunaannya, tak lepas lagi, baru percubaan. Jadi boleh buat tak? Buat boleh, sebab ada EUA, antara kelulusan untuk emergency, untuk kecemasan. Tetapi boleh paksa tak? Tak boleh, sebab dia tak lepas lagi. Baik. Jadi oleh itu, sekiranya tuan-tuan, puan-puan, guru-guru sekalian mendapat ugutan, ancaman, paksaan daripada guru besar ataupun daripada PPD di mana tempat masing-masing, maka hendaklah tuan-tuan minta dengan mereka perkeliling, surat perkeliling, memo perkeliling daripada kementerian yang mengatakan wajib ambil. Tanya dengan dia, adakah ini arahan daripada kementerian? Ada tak hitam putih yang menunjukkan perkara ini wajib diambil? Kalau ada, saya nak tengok surat tu, saya nak ambil. Saya nak tengok, saya nak kaji, saya nak baca. Sebab ini arahan daripada kementerian. Maka tuan-tuan mintalah daripada PPD dan guru besar. Ada tak arahan daripada surat perkeliling, memo perkeliling mewajibkan vaksin? Kalau ada, maka mungkin saya akan ambil pertimbangkan. Itu nombor satu, untuk kaki tangan kerajaan. Kemudian sekiranya ada, pertimbangkanlah. Tapi insya-Allah saya yakin tak ada. Tak ada sebab kerajaan dah sebut dah, KJ dah sebut tak wajib. Tak wajib dah. Jadi sekiranya tak ada, maka dipaksa juga, maka minta dia buat tulisan, tulis. Apa tulisnya? Tulisnya begini. Sekiranya saya mengambil vaksin ini di atas arahan tuan guru besar, PPD dan sebagainya, tulis nama dia, kad pengenalan dan sebagainya. Sekiranya berlaku apa-apa sahaja kepada saya, sama ada kesan yang jangka masa pendek, kesan jangka masa panjang, ataupun kematian, ataupun apa-apa sahaja, maka tuan akan bertanggungjawab. Pihak PPD nama sekian dan pihak guru besar nama sekian akan bertanggungjawab ke atas keselamatan dan kesihatan saya. Tulis tu, minta dia sign. Terima, barulah fikir. Baru fikir nak ambil ke tidak. Sekarang tidak ada tanggungjawab. Kalau saya sakit, saya mati, siapa nak bagi anak saya makan? Saya ni bekerja. Walaupun saya guru, saya mengajar, saya bekerja. Kalau saya sakit, saya mati. Hari ni dah ada tak guru yang mati sebab vaksin? Ada, tapi semua senyap. Baik. Kemudian untuk pekerja swasta pula, orang-orang swasta ni sama juga. Minta daripada mereka, boleh tak bos, saya nak tengok surat perkeliling, memo daripada kementerian yang berkenaan, yang bertanggungjawab ke atas bisnes tuan, bos, sama ada ada mewajibkan ataupun sekadar kata digalakkan, dianjurkan. Dia tak sebut emas, dia kata required saja. Untuk ini required saja. Jadi bukan satu yang diwajibkan, digalakkan, dianjurkan. Maka sekiranya dia kata digalakkan, dianjurkan, maka dia tak kata wajib. Maka kalau tak wajib, saya tak nak ambil vaksin. Tanggungjawab kepada syarikat swasta ialah menyediakan SOP dan mengambil pemeriksaan. Sama ada RTK test ataupun PCR test, ikutlah mana. Yang paling murah RTK, ambil RTK je lah. Yang murah, Elio je. Maka sebelum pergi kerja, ambil RTK, tahan berapa jam, berapa hari, ambil RTK. Kalau positif, kuarantin, tolak gaji. Kalau negatif, kerjalah. Jadi tidaklah kita terhalang dan tidaklah terpaksa. Baik, sekiranya ada orang yang betul-betul paksa, kalau tak buat, kamu akan dibuang kerja, suruh dia pecat kita. Suruh dia pecat kita. Kamu dipecat sebab tidak mengambil vaksin, maka suruh dia pecat kita. Bagi surat, maka insya-Allah kita boleh file ke mahkamah. Sebab vaksin tidak boleh diwajibkan di peringkat sekarang, tidak boleh diwajibkan. Tiba-tiba dipaksa kita. Akta Pekerja 1994 menyatakan bahawa seorang pekerja berhak untuk mempertahankan keselamatan dia, kesihatan dia daripada dicemari oleh ataupun dilanggar oleh
majikan dia. Ada dia punya akta tu, saya tak ingat dia punya tu. Dia punya klausa dia tu. Ada. Kita berhak, dia tidak berhak untuk mengganggu kesihatan kita tu. Akta Pekerja 1994 saya ada. Jadi kita sebut, kalau katakan nak pecat, pecatlah saya. Tapi saya tak mau ambil sesuatu yang saya ragu-ragu. Ini saya jawab soalan orang tanya kat saya ni, nak buat macam mana? Saya bincang-bincang kawan-kawan, bincang dengan lawyer. Inilah ada jawapan. Okey. Yang terakhir nak saya tambah sini. Warrant to act. Apa warrant to act ni? Warrant to act ni ialah kita tulis nama kita tulis nama kawan-kawan kita di dalam tempat kerja tu. Yang mana kawan-kawan kita itu dipaksa untuk nak mengambil, ataupun ibu bapa dan anak-anak dipaksa untuk ambil vaksin, untuk ambil SPM, dipaksa ambil vaksin, tulis dalam borang ini, kemudian bagi kepada saya pun boleh, ataupun PPIM pun boleh. Saya dah bincang PPIM tadi, PPIM pun boleh, bagilah borang ni, bagi. Dan kemudian kita akan assign lawyer yang akan dihubungi oleh pihak majikan. Si Polan bin si Polan tidak mahu ambil vaksin. Kenapa? Maka lawyer itu akan beritahu. Apa dia beritahu? Baik, saya nak bacakan kat sini. Apabila EUA ni apa? Emergency Use Authorization, penggunaan kelulusan penggunaan kecemasan, EUA. Eligibility for an EUA. Jadi EUA ni dia punya eligibility. Eligibility bahasa Melayu apa? Kelayakan. Nak guna EUA ni ada kelayakan ni. Jadi dia punya syarat-syarat dia. Ni ada syarat-syarat dia ni. Tuan-tuan tengok nanti apa syarat-syarat dia. Maknanya nak guna EUA ni ada syarat-syarat dia. Apa syarat-syarat dia? Section 564 permit the FDA Commissioner. Panjanglah, saya baca yang bawah sekali. Yang bawah sekali nombor 4. Nombor 4. Apa dia? Eligibility for an EUA. Kan? Eligibility untuk penggunaan, syarat-syarat kelayakan untuk menggunakan EUA, nombor 4 yang bawah sekali. That there is no adequate, approved and available alternative to the product for diagnosing, preventing or treating such serious of life-threatening disease or condition. Maknanya penggunaan EUA ini salah satu syaratnya tidak ada langsung ataupun tidak cukup, tidak ada kelulusan daripada alternative produk. Ini yang dia tak nak bagi lulus alternative produk ni. Tidak ada alternative produk available yang ada, yang boleh digunakan untuk diagnose, untuk pemeriksaan, preventing, untuk mencegah, untuk treating, untuk merawat such a series of life-threatening, kepada perkara-perkara penyakit-penyakit yang membahayakan kepada nyawa, penyakit yang membawakan bernyawa ataupun keadaan. Maka sekiranya tidak ada langsung alternatif selain daripada EUA tadi, yang penggunaan lulus EUA tadi seperti vaksin ini, maka dia baru boleh digunakan. Maknanya eligibility for an EUA, syarat-syarat kan kelulusan EUA ini, salah satunya apabila tidak ada langsung atau tidak cukup ataupun tidak ada kelulusan ataupun tidak available kan produk-produk, ubat-ubat yang mana boleh digunakan untuk memeriksa, untuk mencegah dan untuk merawat. Jadi kalau adalah ubat-ubat lain yang boleh memberikan rawatan, yang boleh memberikan diagnos ataupun pencegahan, maka EUA tidak boleh diguna. Maknanya kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Pilihan kita apa? Kalau orang Islam, saya ni yakin dengan Nabi. Nabi kata apa? Salah satu ubat yang paling baik ialah habbatus sauda.
maka kita makanlah habatus sauda. Buatlah pemeriksaan tentang habatus sauda, kesan dia kepada COVID-19, kesan dia kepada COVID-21 varian Delta, kesan kepada varian yang lain tak kira. Buat kajian tentang habatus sauda, buat secara betul. Ini barulah kita nampak kesan dia dan sebagainya. Ataupun kita pernah terkena dengan COVID-19, kita pernah diperiksa, tiba-tiba ada COVID-19, kita pun kena kuarantin 14 hari. Dah lepas daripada itu cek negatif, maka kita kata apa? Saya dah ada imunisasi. Saya dah ada imunisasi yang lebih baik daripada suntikan vaksin. Ini adalah SOP biasa perubatan yang ada hari ini. Jadi saya dah ada imunisasi, saya dah ada antibody yang kuat, kenapa saya nak kena ambil lagi? Cakap dengan dia. Bila benda tu berlaku, maka EUA tidak eligible. EUA tidak eligible. Eligible ni tidak apa? Tidak layak lah, tak boleh guna lah. Jadi mari tuan-tuan, menggunakan warrant to act ini, kita boleh lantik lawyer, mana-mana lawyer. Ni saya boleh letakkan dalam saya punya file nanti. Dan kita boleh gunakan mana-mana lawyer untuk kita nak menghalang pemaksaan, penzaliman, penganiayaan kepada mereka yang tidak mahu ikut arus dan mencuba experimental and vaksin. Jadi ini yang saya nak gambarkan kepada tuan-tuan sekalian. Saya cakap ini atas dasar kepenggunaan, ni hak-hak pengguna ni. Sebab ramai sangat dah bertanya ni. Dan lawyer yang ada pada ni setakat ni, lawyer yang ada ni insya-Allah yang kita akan lantik. Lawyer ni bukan lantik, lawyer ni dia volunteer, pro bono, free of charge. So apabila kita sign kat sini, kita isi borang ni, tapi bukan seorang, satu kelompok. Contohnya kalau guru-guru, satu sekolah tu ada 10 orang guru. Kalau dia dah cocok pun tak apa, isi juga tak apa. Kenapa? Supaya kalau berlaku apa-apa, ada dia punya claim, boleh nak buat tuntutan. Isi borang ni bagi kepada, kita akan lantik seorang lawyer yang volunteer. Lawyer ni kerja dia apa? Dia hanya akan jawab telefon. Contohnya guru besar cakap dengan saya, cikgu seorang je tak inject ni, yang lain semua dah inject dah. Marilah inject sama-sama kita. Minta maaf lah cikgu, saya bukan tak nak inject, saya suka nak inject, saya dah ambil, tapi yang ini vaksin ni eksperimental, saya minta maaf sangat-sangat lah cikgu. Tapi kalau cikgu nak cakap lebih-lebih, boleh. Cikgu tolong hubung ni, nombor ni, nama ni, nombor ni lawyer saya. Maka bila cikgu besar telefon lawyer, maka lawyer akan cakap, cikgu sebenarnya dia ada eligibility dia apa sebagainya. Maka dia akan sebutlah EUA punya, berdasarkan kepada WHO dan berdasarkan kepada undang-undang United Nations dan berdasarkan kepada undang-undang yang ada dalam negara kita. Tak lawan, tak langgar. Kita tak lawan kerajaan, kita tak lawan kementerian, kita tak lawan siapa-siapa. Kita hanya mahu supaya apa yang ada pada kita ni terpelihara.